Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Azizah MN. Kali ini saya bawakan tajuk berkaitan dengan seni catatan khusus untuk pelajar-pelajar tingkatan 2. Sebelum saya memberikan penerangan selanjutnya berkaitan dengan isi kandungan catatan pada kali ini, ingin saya menghuraikan sedikit persepsi berkaitan dengan seni catatan. Seni catatan merujuk kepada karya gambar yang dihasilkan dengan menggunakan media basah yang disapu menggunakan berus di atas permukaan yang rata. Tujuan catatan ialah untuk menceritakan sesuatu peristiwa, meluahkan perasaan atau idea dan juga merakamkan gambaran hal benda. Diharapkan setelah anda mempelajari topik ini, murid-murid boleh menjelaskan definisi catatan dan juga dapat memerihalkan tentang perkembangan seni catatan dari aspek pelukis cat air tempatan dan juga karya catatan pelukis tempatan. Baiklah, sekarang kita mulakan dengan tajuk 3, seni catatan bagi tingkatan 2. Definisi catatan. Catatan ialah proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan 2 dimensi seperti kanvas, kertas atau kayu. Sejarah perkembangan seni catatan. Perkembangan seni catatan dalam tajuk ini merangkumi jangka masa antara tahun 1930-an sehingga 1950-an, iaitu zaman sebelum merdeka dan awal merdeka. Seni catatan air di Malaysia dipercayai berkembang seawal tahun 1930-an. Pelukis cat air tempatan. Pelukis-pelukis cat air Pulau Pinang menjadi perintis kepada seni catatan moden Malaysia. Karya cat air mereka ketika itu terpengaruh dengan gaya aliran impresionisme yang menggambarkan pemandangan alam semula jadi dan aktiviti kehidupan seharian. Pelukis cat air tempatan terawal ialah Yong Man Sen, Abdullah Arif, Kuo Jumping, Kausia dan Ibrahim Abu. Karya-karya mereka memperlihatkan kepakaran dalam mengolah cat air yang mampu merakamkan kesan cahaya dan bayang. Hasil karya mereka dapat dihayati menerusi sapuan-sapuan berus dan warna yang spontan. Cat air sering digunakan kerana cat ini mudah diperoleh dan sesuai digunakan untuk menghasilkan karya ketika berada di luar. Tokoh yang pertama, Abdullah Arif. Karya-karya cat air beliau banyak menampilkan tema lanskap, hasil penghayatan dan pemerhatian beliau terhadap persekitaran. Contohnya karya Pokok Mengkuang Bukit Mentajam pada tahun 1950-an. Seterusnya, karya ini bertemakan menyentuh kekayaan bumi Malaysia seperti karya Bumi Bahagia Lombong Biji Timah Malaya 1960. Seterusnya, karya beliau ialah Shepherd Boy, The Hill Spring 12 Milestone Penang 1944 dan diikuti dengan Jungle Scene
1956. Tokoh seterusnya ialah Yong Man Sen. Gemar menampilkan tema alam dan manusia karya cat air beliau menggunakan sapuan berus kaligrafi Cina halus. Beliau terpengaruh dengan gaya aliran impresionisme Eropah, khususnya Paul Gauguin, yang menerapkan kepada olahan subjek figura beliau. Berikut ialah karya daripada Yong Man Sen, iaitu Seaside Village 1950. Seterusnya karya Bamboo Tree 1954 yang menggunakan media cat air. Seterusnya Ibrahim Abu atau A.B. Ibrahim, pelukis didikan sendiri yang menyara hidup dengan melukis. Mahir menghasilkan karya cat air bertemakan lanskap dengan suasana yang nostalgik. Contohnya karya Malacca Gate, koleksi tetap Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Karya cat air beliau pernah diterbitkan dalam majalah seperti Mastika pada 1957, 1959 dan 1969. Seterusnya dalam Dewan Sastra pada tahun 1971 dan 1972. Karya berikut ialah merupakan karya Ibrahim Abu yang seterusnya, iaitu Figure and Chicken Before Traditional House on Steel menggunakan media watercolor. Ini diikuti dengan karya Tasen di Sawah in Indonesia yang dihasilkan pada 1925 hingga 1977. Seterusnya karya beliau ialah Kampung House by the Beach, Kedah Peak 1950. Seterusnya karya Ibrahim Abu atau A.B. Ibrahim ialah Kampung Sin, Senja. Seterusnya boleh kita lihat Peeling Coconut pada 1960, Gunung Jerai, Kedah Peak 1960. Dan kita boleh lihat karya beliau seterusnya ialah Paddy Field 1950 dan juga Ketenteraman Rimbulan Malam. Kesemua karya beliau adalah merupakan karya menggunakan media cat air. Seterusnya kita beralih kepada tokoh Cao Xia. Beliau pernah menerima bimbingan daripada Sir Russell Flint di England tahun 1933 dalam karya cat air. Beliau menggemari tema bunga seperti orkid dan kenna dalam karyanya kerana minat dan juga menjadi ahli Persatuan Orkid Amerika. Cao Xia memaparkan tema keindahan lanskap dan bangunan hasil pemerhatian beliau di negara-negara yang pernah dilawati. Terpengaruh dengan gaya aliran impresionisme. Berikut kita lihat karya-karya beliau, iaitu Kampung, Cao Xia Untitled pada tahun 1984 menggunakan subjek bunga orkid. Seterusnya ialah Red Cattleya, masih lagi orkid dan juga Townscape. Kita boleh juga melihat karya beliau yang seterusnya, iaitu Trees, dan juga satu lagi ialah Indian Rubber Taper. Karya catan pelukis tempatan.
Kemunculan pelukis-pelukis tanah air telah merancakkan lagi perkembangan seni catan di negara ini. Mereka tidak menghadkan penggunaan cat air semata-mata, sebaliknya menggunakan bahan lain seperti cat minyak, fresko, cat tempera, cat akrilik dan juga media campuran. Tokoh seperti Syed Ahmad Jamal dengan karyanya bertajuk Joget pada tahun 1957 menggunakan media cat minyak. Berikut adalah karya yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal seperti Bumi dan Langit 1 yang menggunakan media akrilik pada tahun 1998 dan juga The Bite 1959 juga menggunakan cat minyak. Seterusnya ialah Zakaria Noor dengan tajuk karyanya ialah Membina Perahu pada tahun 1956 menggunakan cat air. Seterusnya boleh kita tinjau karya daripada Tay Hui Kiat iaitu Pengayuh Beca Saigon 1959 menggunakan media campuran. Seterusnya kita boleh lihat pada karya yang berikut iaitu The Cross yang menggunakan cat minyak di atas kanvas dan seterusnya In the Garden menggunakan cat air. Ini pula ialah karya beliau yang seterusnya Houses on the Steel menggunakan media cat air, manakala Fisherman Village pada tahun 1956 menggunakan cat minyak. Chua Tien Teng pergi ke pasar 1959 menggunakan teknik batik. Karya seterusnya ialah Waiting dan juga Self Portrait 1970 juga menggunakan batik. Kebanyakan karya beliau memang menggunakan batik sebagai salah satu karya beliau yang sangat menarik, dan contoh seterusnya ialah Two of Kind 1965 dan juga Two Women and a Cow 1988. Baiklah, setelah anda mempelajari seni catan dan juga seni lukisan, mari kita lihat dan banding serta bezakan di antara dua bidang tersebut. Ciri-ciri persamaan kedua-dua bidang seni catan dan juga seni lukis mempunyai fungsi yang sama, iaitu untuk menyampaikan mesej. Yang kedua, merakamkan pengalaman, dan yang ketiga, untuk meluahkan perasaan. Dari segi perbezaan, yang ketara ialah penggunaan media. Bidang seni catan, media yang digunakan adalah merupakan media basah yang terdiri daripada cat air, cat akrilik, cat minyak, cat poster dan goce. Manakala dalam bidang seni lukis, media kering digunakan seperti pensel, pensel warna, pensel arang, pen marker, pen grafik dan juga krayon. Dari segi teknik penghasilan dalam bidang seni catan, teknik yang digunakan ialah basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering dan juga kering atas basah. Manakala teknik yang digunakan dalam bidang seni lukis adalah teknik contengan, garisan selari, lorekan, titikan, silang pangkah dan juga gosokan. Demikian tadi topik yang dibincangkan pada hari ini. Semoga penyampaian saya berkaitan dengan persepsi seni catan dapat memberikan manfaat kepada anda. Seterusnya, anda boleh menguji kepahaman anda
berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini untuk mencuba soalan kuis yang boleh anda dapati di ruangan deskripsi video ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada video-video yang akan datang.